Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam sesi kita, sesi tadabbur Al-Quran pada setiap muka surat. Alhamdulillah, pagi ini kita daripada dataran Masjid Sultan, Masjid Umar Ali Saifuddin tanpa Sultan, Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Kita bersama-sama dalam sesi tafsir ataupun tadabbur ringkas pada setiap muka surat Al-Quran. Jadi saya nak betulkan sikit, sebelum daripada ni saya sebutkan bahawa masjid ini bernama Masjid Sultan Umar Ali Saifuddin ataupun dipanggil ringkasnya SUAS. Tapi sebenarnya apabila diteliti bahawa nama sebenarnya adalah Masjid Umar Ali Saifuddin. Telah menjadi kelaziman di Brunei ini bahawa apabila nama-nama masjid tidak diletakkan nama Sultan di hadapannya, hanya diberi nama Umar Ali Saifuddin tanpa Sultan Umar Ali Saifuddin. Tetapi jika sekiranya nama-nama lain, nama universiti, nama jalan dan sebagainya, maka akan digunakan nama Sultan Umar Ali Saifuddin. Alhamdulillah, sekali lagi kita pada pagi ini bersama-sama, insya-Allah pagi hari ini kita akan melihat ke muka surat 489. Jadi kepada sesiapa yang mempunyai kelapangan, jangan lupa untuk buka Al-Quran muka surat 489. Ayat kita baca pada hari ini adalah ayat daripada dua surah, iaitu penghujung, ada dua ayat terakhir daripada surah Asy-Syura, dan kemudian kita akan mula masuk kepada surah Zukhruf, insya-Allah, daripada ayat 1 ayat surah Zukhruf sehinggalah ayat yang ke-10, surah 489. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha' min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Itu adalah ayat daripada ayat 52 surah Asy-Syura yang saya baru baca, iaitu permulaan daripada muka surat 489 pada pagi ini. Jadi apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada penghujung surah Asy-Syura ini? Penghujung surah ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi, menceritakan lagi tentang kurniaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala beri banyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah antaranya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan, sebut di sini wa kazalika. Wa kazalika artinya ka itu adalah seperti, zalika itu. Seperti itu iaitu apa? Seperti yang telah kami wahyukan kepada nabi-nabi sebelum daripada engkau wahai Muhammad. Wa kazalika, seperti itu, seperti wahyu-wahyu itu, seperti kami yang dah wahyukan tu, maka auhayna ilaika, maka kami wahyukan pula kepada engkau. Jadi engkau ni adalah sebahagian daripada nabi-nabi, senarai rasul-rasul yang panjang, dan engkau adalah yang terakhir. Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala sebutkan kat sini ruhan. Jadi majoriti daripada ulama tafsir mengatakan ruhan di sini artinya ialah Al-Quran. Dan Al-Quran dinamakan sebagai ruh. Kenapa Quran dinamakan sebagai ruh? Kerana ruh ini ialah sesuatu yang menghidupkan sesuatu yang lain. Badan kita ni adalah manusia. Kita ni adalah daripada tanah. Kita ni adalah mati. Kemudian sampai umur 120 hari di dalam rahim, kemudian kita ditiupkan ruh. Bila ditiupkan ruh, kita pun mula bergerak, kita mula hidup. Artinya hidup ini tak akan berlaku tanpa adanya ruh. Jadi Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala namakan dia sebagai ruh. Kerana apa? Kerana dia menghidupkan hati. Manusia ni hatinya mati tanpa Al-Quran. Jadi bila kita dengar, kita faham ni, maka kita akan terasa benar-benar bahawa bagaimana matinya manusia-manusia yang tidak mahu beriman kepada Quran. Dan juga bagaimana matinya manusia kita ini sekiranya hati kita ini tidak disirami dengan Al-Quran. Oleh kerana itu, siramilah diri kita dengan Al-Quran, hidupkan diri kita dengan Al-Quran, kerana Quran adalah ruh. Kemudian min amrina, daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Allah Subhanahu wa taala sebut sini, kamu sebelum daripada wahyu ni, wahai Muhammad, kamu tidak mengetahui mal kitab, Quran.
Ya, hukum-hukum Quran, apa yang ada Quran, mana Nabi tahu? Sebab tak ada wahyu lagi kan. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala dah wahyukan, jadi Nabi SAW pun tahulah apakah konten, apakah isi yang ada dalam Al-Quran itu. Kemudian yang kedua, walal iman. Allah Subhanahu Wa Taala kata dan juga iman. Apa maksud iman dekat sini? Di sini bukanlah ertinya Nabi SAW itu dikatakan oleh ulama tafsir sebagai menafikan iman. Ertinya Nabi itu tak ada iman sebelum daripada itu, tetapi Nabi tidak memahami ertinya pelaksanaan apakah yang patut dilakukan daripada iman itu. Jadi bila datang Quran, dia menceritakan tentang syariat, menceritakan tentang hukum, menceritakan tentang macam-macam perkara yang mana itu semua adalah bagaimana nak melaksanakan iman. Jadi sebab itulah dia akan sebutkan kan, mal kitab walal iman. Kamu tak tahu tentang kitab kalau Allah Ta'ala tak turunkan. Jadi sekarang Allah Ta'ala turunkan, selepas daripada itu kamu dah tahu dah. Kemudian walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi. Tapi Allah Ta'ala sebut bahawa dia jadikan satu lagi sifat Al-Quran di sini ialah nur, iaitu cahaya. Tadi ruh yang menghidupkan, tapi kalau hidup tapi tak nampak, tak jadi juga. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sini, yang pertama ruh dah jadi hidup, kemudian nur pula, cahaya. Cahaya yang mana? Tengok hari ni kan kita boleh nampak kan, nampak masjid di belakang, nampak air di tepi kan. Jadi kita nampak semua ni kenapa? Kerana ada cahaya. Cuba malam, lampu tak ada, nampak? Tak nampak. Jadi Al-Quran tu begitulah, dia menyalakan, menghidupkan, menampakkan kita berbagai benda kan. Jadi oleh kerana itulah maka marilah kita kembali kepada Quran, baca Quran, faham Quran dan juga mempraktikkan Quran dan kemudian menyebarkan Al-Quran itu, insya-Allah. Seterusnya wa innaka, tengok kan Allah Taala sebut selepas daripada itu, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. La tahdi, kata ulama tafsir, engkau menunjuk apa? Iaitu engkau berdakwah. La tad'u, kata dalam Al-Wasit dan tafsir oleh Syekh Tantawi, dia kata wa innaka la tahdi la tad'u. La tad'u artinya kamu berdakwah ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus dengan menggunakan Al-Quran itu. Jadi insya-Allah kita kan, maknanya tak cukuplah maknanya kan kita faham saja sebagaimana disebutkan sini kan, tapi kita faham, kita menjadikan dia tu cahaya dan kemudian kita berdakwah kepada Al-Quran itu. Jadi ayat 52 daripada surah Asy-Syura. Ayat 53 seterusnya ialah Allah sebut lagi siratillah. Apa dia sirati? Kenapa sirati? Kerana dia dikata adalah badal kepada sebelum tu, iaitu Allah Ta'ala nak explain lagi kan, wahyu ni, apa yang kami turunkan kepada engkau ni wahai Muhammad, itu adalah siratillah. Sirati, kalau ikut bacaannya siratu sebab permulaan ayat kan, tapi tak sirati. Kenapa? Kerana dia mengexplainkan yang awal tu, iaitu kami wahyukan kepada engkau jalan, inilah dia jalan Allah. Wahyu inilah dia jalan Allah. Jalan Allah allazi lahu ma fis samawati wa ma lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Kenapa? Dia memiliki langit, dia memiliki bumi, segala-galanya miliknya, dan kemudian dia turunkan kepada kita. Kalau dia punya milik, maknanya dia tahu. Sebagaimana seorang yang membuat kereta Toyota, katakan dia tahu apa yang ada di dalam enjin, apa yang ada di semua tu, dan kemudian dia keluarkan manual. Kita baca manual tu, kita nak baiki enjin tu, kita kena tahu manual tu. Kita baca manual, tahu apa yang ada dalam tu kan, rosaknya di mana dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam ni kan, menjadikan seluruh alam ni dan memiliki alam ni, dia lebih tahu. Jadi oleh kerana itulah maka kita nak tahu apa yang sepatutnya manusia kita ni buat, lakukan dalam hidup kita, ialah kita mestilah membaca Al-Quran. Kalau tak baca Quran, manalah kita tahu tentang diri kita, tentang hakikat kita kan. Orang nak belajar medical medik ni apa kan, tentang tubuh manusia, dia tak belajar tentang bangunan, dia tak belajar tentang nak buat jambatan, dia tak belajar tentang nak buat jalan raya, tapi dia belajar tentang body manusia je, apa sakit, apa semua. Itu pun ambil masa bertahun-tahun, 5 tahun belajar, kadang-kadang tak habis, buat lagi spesialis. Nak menunjukkan apa kan, manusia ni, dunia ni yang very complicated ni kan, bukan hanya manusia saja, tapi jiwa manusia. Doktor pun tak tahu jiwa manusia ni kan, apa, bagaimana sebenarnya berfungsi dia, apa, bagaimana dia bergerak kan, pemikiran macam mana. Manusia boleh buat teori-teori lah, tapi tak tahu benda hakikatnya kan. Allah SWT ceritakan kepada kita, ceritakan tentang Islam. Islam itu artinya ialah apa, kita mengikut cara hidup sebagaimana yang Allah Ta'ala tetapkan. Allah Ta'ala tahu, Al-Alim. Jadi sebab itulah bila kita tak ikut Quran, kita ni memang jahil, kita ni memang lari daripada apa yang sepatutnya. Seterusnya ialah Allah Subhanahu Ta'ala sebut sini kan,
wa ala ilallahi tasirul umur. Tasiru artinya tantahi, artinya iaitu berakhir. Berakhir ke mana semua kita ni? Ala, ketahuilah, ilallah, kepada Allah. Semua perkara pergi kepada Allah. Tasirul umur, segala perkara. Umur segala perkara. Tasiru, segala kepadanya sajalah. Jadi maknanya kita nak lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh. Hari kiamat nanti kita akan kembali. Kita datang daripada Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepadanya. Jadi kalau mati kita sebutlah yang tu kan, tapi bukan sebut saja, kita kena faham kan bahawa kita ni memang dah datang daripada Allah, maka kembali kepada Allah lah. Tasirul umur. Jadi insya-Allah, alhamdulillah kita tamat ayat yang ke-53 daripada surah Asy-Syura, dan dengan itu bihamdillahi tamatlah kita kan. Kita lah tamat kita surah Asy-Syura, dan kita masuk pula kepada surah Zukhruf sekarang insya-Allah. InsyaAllah hari ini kita akan tengok surah Zukhruf ayat 1 sehingga ayat yang ke-10 dalam masa yang ada pada kita selama lebih kurang 20 minit lagi insyaAllah. Yang pertamanya, Allah Subhanahu Wa Taala mulakan surah ini, surah Zukhruf ini, dengan Hamim. Jadi kita sebutlah sebelum daripada ini bahawa ada surah-surah yang berturutan, yang kita dah baca dua dah sebelum daripada ini, yang dipanggil sebagai Hawamin, iaitu surah-surah yang mempunyai tema yang sama dan turunnya pun hampir sama. Sebagaimana surah ini Zukhruf ni disebutkan oleh ulama tafsir, turunnya ialah selepas daripada surah Asy-Syura. Jadi artinya dia ni adalah Makkiyah. Ulama kata sepakat mengatakan dia adalah Makkiyah, kecuali ada ulama mengatakan ada satu ayat daripada Zukhruf ini yang dianya adalah Madaniyah, iaitu ayat 45. Itu menurut setengah pendapat ulama, tapi insya-Allah tak apa. Secara keseluruhannya kita katakan bahawa surah ini adalah surah Makkiyah, iaitu surah yang turun di Mekah, dan turunnya adalah di penghujung-hujung Nabi SAW berada di Mekah, iaitu tahun yang ke-11, 12 ataupun 13. Jadi insya-Allah kita akan tengokkan ayat ini dimulakan dengan Hamim, dan kemudian seterusnya wal kitabil mubin, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, Allah Ta'ala bersumpah wal kitabil mubin, dan demi kitab, iaitu dengan Al-Quran ini, Al-Mubin, iaitu yang menjelaskan. Apa yang jelaskan? Dalam Quran ini menjelaskan segala sesuatu, sebab ianya ada kaitan dengan ayat selepas daripada itu, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah kata kami turunkan. Jadi antara tema persamaan dalam surah-surah Hawamin yang kita ceritakan sebelum daripada ini ialah apa? Dia biasanya dimulakan, surah-surah ini semuanya dimulakan dengan menceritakan tentang kehebatan Quran, menceritakan tentang kelebihan Quran, menceritakan tentang ianya turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah persamaan lah yang ada pada semua surah-surah 6 yang dipanggil sebagai Hawamin tadi ni. Jadi kemudian yang ayat ni seterusnya apa ceritanya? Setelah dikatakan bahawa Quran ini mubin artinya dia menjelaskan segala sesuatu, yang menjelaskan, kemudian inna ja'alnahu, kami jadikan ataupun kami turunkan Quran ini Arabiyan, dalam bahasa Arab. Jadi sebab itulah bahasa Arab kita katakan adalah bahasa Al-Quran, dan dia tidak boleh diubah. Tak sebagaimana Bible yang sekarang ni tak tahulah mana pergi dah bahasa asalnya, yang dalam bahasa asalnya yang ada sekarang adalah bahasa Inggeris, tapi Al-Quran tak boleh. Kita ada Al-Quran, kita boleh terjemahkan Quran untuk kita bantu faham Al-Quran, tetapi Quran itu yang dikatakan Quran itu adalah bahasa Arab. Kita baca bahasa Melayu, kita baca bahasa Inggeris, ia tidak memberikan pahala kepada kita dengan bacaan tu, dengan kefahaman lain untuk kita belajar, untuk kita faham tu cerita lain, tapi baca tu Nabi SAW kata satu huruf 10 pahala. Aku katakan satu huruf tu apa? Alif tu satu huruf, lam tu satu huruf. Jadi alif, lam, mim itu yang dia mendapat pahala 10 tu, bukannya oh yes ke apa, takkan. Itu sebab itu bukan Quran, itu adalah terjemahan kepada Quran. Jadi Allah SWT sebutkan Quran ini turunkan pada bahasa Arab. Kepada siapa? Kepada orang Arab. Orang Arab ni mahir bahasa Arab, memang mahir pada zaman Nabi SAW lah. Iaitu mereka ni pakar dalam bahasa Arab, mereka ni boleh membuat syair-syair dalam bahasa Arab kan, menggantungkan syair-syair mereka tu di dalam bahasa Arab di Kaabah kan, muallaqat as-sama dipanggil kan, iaitu yang menang dalam sayembara tu, dalam pertandingan tu, maka dia letakkan di Kaabah, digantungkan di Kaabah tu. Hebat bahasa Arab mereka ni. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Quran dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Ajam, bukan dalam bahasa Parsi, bukan dalam bahasa Rom, bukan dalam bahasa Habasyah, dalam bahasa Arab. Sebab itulah sepatutnya mereka faham. Jadi Allah Ta'ala sebutkan ni la'allakum ta'qilun,
moga-moga kamu ni boleh berakal, iaitu kamu ni bukan makna boleh akal, tapi tafhamuna maknahu, kamu faham makna dia. Jadi tu maksudnya jelas tu, al-mubin, kamu faham maknanya sepatutnya dalam bahasa Arab pula. Wa innahu fi ummil kitab ladaina la aliyyun hakim. Jadi Allah Taala sebutkan sini, dia ni adalah fi ummil kitab. Ummil kitab itu pendapat ulama kata ialah maksudnya ialah di dalam lauh, iaitu dalam lauh mahfuz tu, iaitu di dalam sebut di dalam Allah Taala tuliskan di sisinya itu. Jadi itu sebelum turun kepada manusia ni. Jadi itu dipanggil ummil kitab. Wa innahu fi ummil kitab. Maknanya itu dipanggil ummil kitab, mak kepada kitab. Maknanya itulah kan dari lauh mahfuz tu. Jadi maknanya dituliskan di situ, kemudian ladaina di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah kata la aliyyun hakim. Jadi dia ni adalah aliyun hakimun. Allah Taala ali, Allah Taala hakim. Nak ceritanya Quran ni turunkan daripada Allah Taala yang maha tinggi. Bukan tinggi kedudukan kita sebut hari tu kan, tapi maksudnya bukan tinggi tempat tapi tinggi kedudukan. Jadi Allah Taala ni kan kedudukannya lebih tinggi, sangat tinggi dan sangat hakim. Kemudian diturunkan kepada manusia. Jadi tiba-tiba manusia tak nak terima. Tu yang pelik pada manusia ni kan. Jadi Allah SWT kata afanadribu ankumur zikra safhan an kuntum qauman musrifin. Soalan dia apa sini, iaitu manusia ni yang berada di zaman Nabi sekarang pun lah kan, banyak daripada manusia ni yang menolak Islam kan, yang tak terima Islam, tak terima Quran. Bahkan ada yang koyak Quran, ada yang bakar Quran, ada yang macam-macam buat ni. Ada yang dahsyat lagi yang menyapu najis pada Quran, masuk dalam tandas, buat sapu, buat jadi kertas. Maknanya betapa jahatnya manusia lah kan. Bukan sekadar tolak Quran, tolak isi Quran tu, tetapi mashaf pun dia buat macam tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini kan, yang dibuat oleh orang kafir Quraisy ini kan, Quran tu itu tak ada tulis lah pada masa tu kan, tetapi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad baca kepada mereka tolak. Jadi Allah Taala sebutkan mereka ini apa kan, dalam perkataan ni dikata apa? Qauman musrifin. Kaum yang melampaui batas. Musrif tu maknanya kulu washrabu, kita baca selalu ayat kan, kulu washrabu, makan minum, wala tusrifu, jangan melampau. Jadi musrifin ni ialah melampau. Jadi orang Arab yang menolak Islam melampau. Siapa-siapa yang menolak Islam lah melampau, mereka ni melampau. Tapi bila mereka melampau, adakah Allah Subhanahu Wa Taala stop, tak turunkan Quran pada mereka? Tak. Allah tetap turunkan Quran juga. Jadi sebab itulah Allah Taala kata ni afanadribu ni, adakah kami akan tinggalkan maknanya tak turunkan Quran, tak turunkan wahyu? Tidak. Allah Taala kata dia akan terus turunkan Quran itu, walaupun orang Arab tu, walaupun penentang Nabi, walaupun orang-orang yang berada di depan Nabi, mad'unya kita panggil, itu orang didakwahi oleh Nabi ni, menolak Nabi, Allah Taala tetap turunkan Quran tu. Jadi ini adalah perkara yang diajar oleh Allah secara tidak langsung kepada kita, iaitu apa? Walaupun manusia ni menolak Islam pada hari ini, kita mesti terus untuk menyampaikan Islam. Jangan stop. Jadi Allah Ta'ala kata afanadribu ankumur zikra, adakah kami tak akan turunkan Quran ini safhan, makna secara tinggal, an kuntum. An sini ada ulama baca in, ada ulama baca an. An kat sini ialah dia kata ada mahzuf itu li ta'lil artinya li'an tu artinya oleh kerana kamu ini musrifin, oleh kerana gitu Jadi an kuntum qauman musrifin, oleh kerana sebab kamu ini musrif, melampaui batas, maka musrifin bukan musyrif Kalau musyrif tu ialah pembimbing tapi ini musrif Jadi adakah oleh kerana kamu ni jahat, kamu ni menentang, kamu ni lari, kamu ni melampaui batas, maka Allah Ta'ala tak akan turunkan Quran kepada kamu? Kamu ingat? Tak, Allah Ta'ala akan turunkan juga. Jadi Allah Ta'ala macam insist akan turunkan juga. Afanadribu ankumur zikra safhan an kuntum qauman musrifin. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Allah Ta'ala sekarang ceritakan juga, teruskan, iaitu apa? Nak minta kepada Nabi ni teruskan dakwah tu kan. Sebagaimana kamu ni wahai Muhammad kan, banyak dah rasul-rasul sebelum Nabi, berapa banyak lagi, kam arsalna min nabiyyin, berapa banyak kami dah utuskan nabi-nabi fil awwalin, kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu.
Tapi apa yang terjadi? Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Perkara yang berlaku ialah sama dengan yang berlaku sekarang ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa? Mereka yastahzi'un. Tidak ada rasul yang diutuskan melainkan semua tu yastahzi'un, kaum dia tu akan mempermainkan dia. Kaum tu akan mengatakan ke dia, mengejeknya, mengata-ngata yang tak elok kepadanya, yastahzi'un. Jadi maknanya apa yang berlaku kepada kamu wahai Muhammad sekarang ni, maka jangan risau sebab apa? Perkara ni dah biasa berlaku. Jadi kita juga, kita katakanlah kepada orang-orang yang bawa Islam pada hari ini kan, jangan sedih kalau kita nak bawa Islam, satu benda yang Islam kan, dan kemudian orang tak suka, orang ramai tak suka, ada orang benci atas masyarakat dunia pada hari ini kan, macam-macam kan tak? Dia memainkan Islam dan sebagainya. Kita teruskan menyampaikan Islam kan. Sebab apa? Sebelum daripada ni, perkara ni dah biasa, dah berlaku. Memang berlaku macam ni. Kalau tak berlaku, itu yang pelik. Yastahzi'un tu adalah perkara yang biasa berlaku, iaitu apa? Yastahzi'un, iaitu mempermain-mainkan. Kemudian Allah Ta'ala fa'ahlakna ashadda minhum batsha. Apa yang berlaku? Oleh kerana mereka ni jahat sangat, melawan Rasul, bahkan ada yang nak membunuh Rasul. Jadi apa yang Allah Ta'ala telah buat pada mereka? Allah Ta'ala kata fa'ahlakna, kami binasakan, kami hancurkan. Ashadda minhum batshan, lebih daripada mereka tu. Lebih daripada minhum, maknanya sini ialah orang-orang Quraisy lah, orang-orang yang di depan Nabi tu, iaitu mereka ni wahai Muhammad kan, lebih dahsyat lagi daripada mereka. Batshan tu makna kekuatan, makna lebih kuat lagi daripada mereka ni. Apa yang jadi? Wa madha masalul awwalin, dan telah berlalulah banyaklah contoh-contoh yang berlaku. Contoh-contoh yang berlaku pada orang yang terdahulu. Contoh-contoh apa? Contoh-contoh mereka buat jahat, mereka menidakkan Rasul, mereka memainkan Rasul, mereka mengajak Rasul, dan kemudian mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah semua contoh-contoh yang berlaku. Masalul awwalin. Jadi kamu ni nak kena juga, wahai orang Quraisy, wahai penentang Islam pada hari ini, kamu nak kena juga. Allah Subhanahu Wa Taala ada kan, dia akan menghancurkan orang yang cuba untuk menghalang. Tetapi masanya wallahu alam, kita tak tahu. Jadi Allah taala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al azizul alim. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan sekarang ni dalam ayat kita yang ke-9 pada hari ini sebelum akhir ni, iaitu apa? Kontradik. Apa yang kontradik? Di antara mereka ni tolak dakwah, mereka ni tolak Nabi, mereka ni tolak Islam, tapi dalam masa yang sama, kalau kita tanya mereka ni, mereka akan jawab apa? Siapa yang menciptakan langit dan bumi ni? Jadi Allah Ta'ala sebutkan sini kan, wala in sa'altahum, kalau kamu tanya mereka, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menjadikan langit dan juga bumi ni? La yaqulunna, Allah Ta'ala kata pasti mereka akan menjawab khalaqahunna al azizu al alim. Yang menciptakan semua ni adalah al azizu al alim tu, menurut tafsir kata itu adalah bukan ungkapan daripada orang kafir. Bukanlah orang kafir tu mengakui Allah Ta'ala ni aziz, Allah Ta'ala ni alim, bukan. Tapi perkataan Al-Aziz Al-Alim tu adalah daripada kata-kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukannya meriwayatkan kata-kata mereka. Kata-kata mereka ni apa? Mereka akan berkata khalaqahunnallah, kemudian Allah Ta'ala sambung, iaitu Allah yang Al-Aziz Al-Alim. Itu maksud dia macam tu sebagaimana kali. Tapi sebab apa? Sebab orang kafir ni dia memang tidak mengakui Allah Ta'ala ni Aziz, dia tidak mengakui asma'ullah, dia tak mengakui sifat-sifat Allah, dia mengaku saja apa? Allah mereka mengaku. Jadi sebab itulah sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, dia kata la yaqulunallah, siapa yang menciptakan? Mereka akan berkata Allah. Tapi mereka tidak beriman, itu masalah dia. Jadi itulah yang dikatakan sebagai kontradiknya orang-orang musyrik, orang-orang kafir ni. Seterusnya ayat yang terakhir insya-Allah pada muka surat 489 hari ini, Allah Ta'ala kata allazi ja'ala lakumul arda mahda wa ja'ala lakum fiha subula la'allakum tahtadun. Allah Ta'ala sebutkan dua perkara. Allah Ta'ala jadikan yang pertamanya bumi ini seperti mahda. Mahda ni ialah asalnya ialah orang panggil buaian, tempat kanak-kanak tidur. Maknanya kanak-kanak tu, baby tu, bila dia tidur satu tempat tu, tidur yang satu tempat yang selesa, maknanya dia tu sampai kalau kita kata buaian buaian tu sebab dia melengkuk tu kan, pada budak tu duduk dalam tu tak jatuh-jatuh kan. Sebab budak kan kita buat atas mendatam macam tu, dia akan jatuh kan. Jadi kita ni Allah Ta'ala jadikan bumi ni sebagai buaian, seolah-olahnya seperti buaian, iaitu apa? Kita duduk atas ni, kita tak rebah, kita tak jatuh, kita tak apa kan, relax kita kan, no problem. Jadi itu
mahdan, Allah Ta'ala jadikan. Siapa yang menjadikan? Allah Ta'ala jadikan. Yang kedua, Allah Ta'ala jadikan apa? Allah Ta'ala menjadikan untuk kita ni subula. Subula ni maknanya jalan-jalan, turuqa. Turuqa apa? Iaitu kita tahu nak berjalan sini, kita tahu Allah Ta'ala jadikan macam-macam lah kan. Ada tanda-tandanya alam. Alam tu maknanya, alam tu bukan alam tapi alam, tanda-tanda. Landmark katakan, oh ni bukit dan sebagainya. Itu turuq, kemudian ada jalan nak pergi sini kan. Kalau sekarang lah lagi hebat kan manusia ni buat jalan macam ni. Semua tu apa? La'allakum tahtadun, supaya kamu ni bukan dapat petunjuk situ. Tahtadun situ artinya lah kamu dapat berjalan sampai ke mana tempat yang kamu nak pergi. Itu tahtadun, melalui jalan-jalan tu. Jadi masya-Allah kan, Allah Ta'ala sebutkan. Jadi kesimpulannya dalam ayat-ayat yang kita baca pada hari ini ialah, yang pertama kehebatan Nabi SAW, dan yang kedua terus dengan perdebatan, dan Allah Ta'ala sebutkan bagaimana kan Allah Ta'ala menceritakan orang-orang yang menolak Islam ni kan, dan Allah Ta'ala mendefend Nabi SAW kan, mempertahankan Nabi, dan juga memberi macam-macam perkara kan, dan menghentam orang-orang kafir ni kan, orang-orang yang menolak Islam ni, dan menyebutkan tidak logiknya mereka dan bagaimana kelebihan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua tu Allah Ta'ala ceritakan dalam ayat ni. Jadi kita tengokkan bahawa kesimpulan daripada sini kan, betapa Nabi SAW meneruskan dakwah dia, dan kehidupan Nabi, kehidupan dakwah, dan begitulah juga insya-Allah kehidupan ahli Quran. Ahli Quran kita semua ni adalah sepatutnya adalah kehidupan yang dijalani di dalam dakwahkan, kerana dakwahkan dan dalam melaksanakan dakwah kepada ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengikut sekadar kemampuan masing-masing tapi mestilah bekerja insya-Allah supaya Quran ini akan dapat membantu kita, memberi rangsangan kepada kita kan, meng-guide kita dalam kehidupan kita insya-Allah. Setakat itu saja, wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa untuk sharekan kepada semua kawan-kawan insya-Allah letakkan link ni di semua grup-grup you all semua insya-Allah Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.